Manjai banget. Bersama saya, kita pamit mau pulang, nanti mama mau marah karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Kita pamit, aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul karena sekarang so malam. Asik deh. Manjai banget. Bersama saya.
Kita pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul Karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul Karena sekarang so malam. Asik deh. Kembali bersama saya. Kembali bersama saya. Kita pamit mau pulang, tapi mama mau marah karena sekarang so malam. Malam aku kita dia mau susul. Kita pamit aku kita dia mau susul Karena sekarang so malam. Kita pamit mau pulang karena sekarang so malam. Aku kita dia mau susul. Aku kita dia mau susul Karena sekarang so malam. Asik deh. Selamat datang kepada rancangan Sahabat Bertani. Assalamualaikum semua, selamat datang kepada rancangan podcast yang gila, Sahabat Bertanya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Cik, macam marah Ustaz tak berani nak marah Ustaz. Aku main. Nampak aku punya jelingan kat kau. Sorry pun. Anak minta maaf. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Korang tahu tak ni episod berapa sekarang? Ha. Berapa?
Episod ke 129 tau. Cik, macam betul 129. Dia tak serius sebab tu dia tak tahu. Dia memang blur selalu. Asal kau tanya Jad? Ikut ramalan aku Sekejap Ramalan kau. Ramalan patik Belasan. Kau semua belasan lah. Belasan. Jangan sampai aku belasah kau kat sini. Berapa cakap lah? Kita dah pada episod yang ke-18. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur 18. Alhamdulillah. Masya Allah. 18 bahasa Hokkien capui lah. Capuk ya. Okay. Tak apa. Kita nak target 20 sebelum Ramadan. InsyaAllah. 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 Kita pun dah So rest. kita harap dia tak MC lah Apa MC? Dia last week dia dah buih aku tak? Mana Last dia? punya. Aku izinkan orang lain Okay. masuk. Mai Kong Liao Kong lah. Takut orang Kong jelak semikong tengok muka aku kan. Tengok ada peminat-peminat cakap jelak tak tengok muka aku. Okey, tak apa. Kita kembali lagi selepas ini. Bagi yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi selepas ini. Like and share, please. Like and share. Like and share. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib dan saya Izzat Goki. Saya Eric Anda Pipul. sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat kembali. Tadi terpicit dah. Orang boleh dengar aku cakap 4 lah. Okay 4 Kejut kau kawan. Masya Allah. Bagi yang sedang menonton, terima kasih untuk menonton live Sahabat Bertanya. Terima kasih kan. Penonton-penonton dan pendengar-pendengar yang setia sekalian ada Sekalian alam. Sekalian ala. Kau nak telan air ludah, kau telan dulu. Kau jangan tahan-tahan. Telan air ludah ke telan mani? Nanti itu topik. Siapa tak faham pergi belajar dulu kat topik lepas. Siapa yang tak tahu pergi tengok tu video Boleh tak boleh? Aku tak nak jawab, nak dengar lah sendiri. Betul tak? Kita dah bahas kan. Dahsyat. Jadi bagi mereka yang sedang menonton, terima kasih. Dan bagi mereka yang menonton juga, jangan lupa like dan share podcast ini. Dan Jangan lupa belanja kopi. Bagi mereka yang setia untuk sokong kita, kan, week in week out, senantiasa menyokong kita atas konten yang kita lakukan ini, sediakanlah diri anda untuk ringankan jari anda untuk apa? Untuk belanja kopi lah. Untuk belanja kopi. Jadi tak tu nak promote kopi lah ni Aku tak lirik sangat kopi. Dia Starbucks. Dia tak faham kopi. Jadi bagi mereka yang suka pada konten kita dan haraplah dapatlah menyumbangkan belanja kopi terhadap kami berempat, bolehlah lungsuri kepada www.buymeacoffee.com/snmtv. Buy me a coffee. Buy me a coffee. Itu yang penting. Kerana dengan secawan kopi dapatlah kita secangkir kopi. Dengan secangkir kopi dapatlah kita mengimba ilmu. InsyaAllah. Cik, deep. Tak nak kopi western pun boleh. Tak nak kopi Rahimahnya roti patah okey. Dia tadi benda tu kat kepala aku tau Jadi kita nak introduce kepada semua penonton-penonton kita dan juga pendengar kita, iaitu Al-Fadil. Kita boleh kasih Ipul introduce Ustaz. Dah pernah apa?
Tak nari lah. Kau jangan melawan. Aku Buat nari je. macam malas lah. Apa dia memperkenalkan Ustaz champion kita. Ustaz champion. Ustaz yang digerungi ramai makhluk jin. Dipersilakan Ustaz Hafiz Abdul Hafiz. Abdul Hafiz. Hafiz adik-adik kau ke? Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hafiz. Okey. Pecah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz, maafkanlah kepilatan ini. Saya spontan Dah je, biasa, Zat, dah biasa. Dah biasa dah, Ustaz. Dia memang tak pandai introduce orang, Ustaz. Ni perataban je 2 untuk Ustaz. Aku pandai introduce diri aku je. Okay, try introduce Apa diri kau. dia? Try, aku nak tengok sekarang. Saya Muhammad Saiful Bahri. Itu je. Itu lah. Yang handsome, yang kacak. Penghormatan sijil dalam diploma. Atasan. Aku lah habis cakap subjek apa. Saja apa? Ada macam-macam lagi. Tapi In, kau tengok muka dia ada berseri tak sekarang? Masya Allah. Ada Kenapa? Aku Kau nampak jangan nak biadab Kau jangan nak biadab Belakang tak bukan- biar cerita bukan kau nak cerita cerita, kat sini. Aku tak nak mention nama Okay, tapi ada orang tu baru buat gigi buat gigi. Aku tak mention nama. Aku tak mention nama. Oh, dahsyat. Bersinar wajahnya. Atau giginya. Gigi dia. Okey. Pada malam kau simpan habis gigi. Ni malam kita nak bahaskan Tak dapat ubol banyak tadi Ustaz. Okay, ni malam kita nak bahaskan tentang kelebihan kan, iaitu malam Isra' wal Mi'raj kan, jadi ni satu Wal kau tahu apa tak wal? wal fadang fasir Wal. tumpuk Wow. Wow dengan lam Ustaz, betul Alif lam. wah alif lam Tapi ada aku bukan tahu tu. tendang alif Tak, aku direct. kau direct. Oh dengan lam. Okey, jadi kita nak meneroka topik iaitu kelebihan malam Isra' dan Mi'raj. Ini satu malam yang istimewa sekali dalam kalender Islam kita. Jadi insya-Allah dengan kelebihan malam in fact malam Isra' Mi'raj adalah esok keesokan malam Besok. Terbenam matahari lah. insya-Allah 27. boleh terbenamnya matahari. Insya-Allah kita akan masuk kepada malam Isra' Mi'raj. Tapi malam ini kita nak sembang-sembang ilmu sambil menimpa ilmu itu dan membahas bersama dengan Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita tentang kelebihan malam Isra' Mi'raj. Jadi sebelum kita nak tanya kepada Al-Fadil Ustaz kita, Tanya aku dulu, aku nak jawab. aku nak open for discussion sini pada Brother Ijat dan kau Eric People. Okay. Silakan. Apa Jangan itu Isra' dan Mi'raj maksudnya? Kau jangan jawab ini. Aku tahu. Depan kau tanya aku. Okey, apa? Jangan. Okey. Oleh kerana dia jawab kita jangan tanya. Tak apa, kita kasih dia. Aku tahu. Okey, maksudnya Isra' Isra'. Isra' perjalanan. Okey. Okey. Dari mana? Mi'raj naik. Itu je lah kau pandai. Betul. Kau jangan sampai aku naik darah kat sini. Betul Azad. Ustaz cakap betul pun lah. Perjalanan dan naik. Okey. Iakan aja lah. Ya, apa? Okey, serius. Aku nak tanya kepada korang dua. Boleh. Kan? Apa yang korang tahu tentang Isra' Mi'raj sebelum kita tanya pada Al-Fadil Ustaz? Kau tanya dia ke tanya aku? Kita nak Dia open dah for dah discussion. tengok kau tengok dulu. Kau jawab dulu. Apa yang korang tahu selama ni? At least macam general knowledge sikit apa, and before kita we throw everything in the table first, then kita boleh tanya Ustaz. Okay, apa yang aku tahulah kan. Isra' Mi'raj ni peristiwanya di mana Rasulullah tu diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari perjalanan daripada Mekah ke Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa lah. Kan? Masya-Allah. Daripada situ baru dia diangkat lah Angkat. ke langit. Dalam berapa hari tu? Dalam masa satu malam lah kau ni. Sebab tu aku tanya kau. Kau tanya aku, kisah ni betul tak betul? Kisah ni kita orang Islam patut wajib percaya. Ya betul. Masya-Allah, dahsyat kau ibu, dahsyat. Tapi tak payah beliakkan mata. Mata tu tenang je. Tapi tak payah nak expandkan bibir kau. Kita percaya. Orang dah start main-main gila. Main ganda sikit lah. Start doa-doakan saya untuk kesabaran ni sikit Zat. Kumpul Kumpul dulu. Saya kumpul dulu. Ramadan kan nak dekat. Nanti aku minta maaf lah sebelum Ramadan. Kumpul dulu. Tapi apa lagi aku tahu
malam tu memang istimewa untuk Nabi kita lah. Sallallahu alaihi Sebelum tu wasallam. dia bersedih. Tapi malam tu memang malam yang istimewa. Dan pada malam tu lah kita, umat dia ni beruntung. Betul tak? Betul. Betul. Kita dapat. Okey, aku jawab sekarang. Aku belum tanya soalan kau Kasyaf. Belum ada soalan dia nak jawab. Aku jawab pula. Okey, jawab. Turunnya waktu solat menjadi 5. 5 waktu. 5 waktu. Lima rakaat. Itu saatnya kita Mana 5 rakaat 5 waktu? Itu saatnya kita terima ibadah solat lah. Ibadah solat. Betul tu aku Jadi ingat. senang cakap, malamnya 27 Rejab ini adalah malam yang sungguh menakjubkan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan malam ini khususnya bagi baginda besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kelebihan bagi kita. Jadi malam ini juga insya-Allah kita nak meneroka bab ini dengan Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz tentang kelebihan amalan-amalan ke apa yang dibolehkan, whether pada siang hari 27 Rejab ni boleh tak kita on the eve of 27 Rejab boleh tak kita puasa ke dan sebagainya. Jadi ini banyak soalan-soalan yang mungkin kita nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan bagi mereka yang sedang menonton, sila letakkan dan muatkan soalan anda dalam comment section kita di below. Di below. bukan di elbow. Jadi kita nak tanyakan dan serahkan ini topik kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bertemu lagi pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi berada di dalam bulan Rajab. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, amalan-amalan kita di bulan Rajab, istighfar kita di dalam bulan Rajab, amalan-amalan soleh seperti solat kita, qiyam kita, puasa kita di dalam bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan baki daripada bulan Rajab yang hanya tinggal beberapa hari sahaja. Kalau kita belum puasa, kita tanamkan niat ataupun azamkan dalam diri kita untuk berpuasa walaupun satu hari di dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita semua sampai sehingga kita dapat masuk bulan Sya'ban dan juga kita bertemu dengan bulan Ramadan. Amin, insya-Allah. Jadi seperti mana yang kita tahu, hari ini kita berbual ataupun kita berkongsilah antara satu sama lain tentang peristiwa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Tadi kita dah tahu sedikit daripada makna Isra' dan juga Mi'raj lah. Jadi Isra' tadi seperti mana yang dijelaskan oleh kiai kita di sebelah kiri dan juga ustaz kita. Mi'raj itu apa ataupun Isra' itu apa? Jadi memang betul, Isra' itu adalah perjalanan. Itu adalah perjalanan. Yakni diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Makkah ataupun daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa barulah berlaku peristiwa Mi'raj. Mi'raj itu iaitu dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ke Sidratul Muntaha dan juga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra' itu perjalanan. Cuma ada perbezaan bila ulama bahasa Arab itu disebutkan di dalam Al-Quran ayat berkenaan dengan perjalanan malam ini. Bila disebutkan perjalanan itu ada banyak kalimat dalam bahasa Arab. Contohnya masya yamshi. Masya yamshi juga berjalan. Taib, dan juga kalimat-kalimat lain. Tetapi di dalam Al-Quran itu disebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan
hambanya lailan, itu pada waktu malam. Taib. Jadi peristiwa Isra ini, yakni diperjalankan Nabi SAW ini berlaku pada waktu malam. Sebab itu para ulama mengatakan kalimat Isra itu daripada kalimat asra. Yasri itu berjalan pada waktu malam. Berjalan pada waktu malam. Jadi Isra, bila kita sebut Isra, iaitu perjalanan Nabi SAW itu pada waktu malam. Mi'raj pula apa? Iaitu dinaikkan Nabi SAW. Mi'raj itu adalah tangga lah. Bila kita kata tangga Mi'raj, araja ya'ruju, artinya apa? Naik. Jadi Isra itu adalah perjalanan malam, Mi'raj itu adalah dinaikkan Nabi SAW. Dan dua ini adalah dua peristiwa yang berbeza yang berlaku pada Nabi SAW pada satu malam. Taib. Sehingga kan para ulama mengatakan dua peristiwa ini, keistimewaan ini yang Allah anugerahkan kepada Nabi adalah salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh beberapa guru kita di dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Dua peristiwa ini, Isra dan juga Mi'raj, walaupun dia itu adalah salah satu daripada mukjizat Nabi SAW, tetapi terkandung di dalam peristiwa ini mukjizat yang banyak. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kalau kita kaji daripada awal hingga akhir, dan ramai daripada kalangan para ulama sudah menulis kitab tentang Isra dan juga Mi'raj. Ulama Melayu kita juga ada yang menulis kitab tentang Isra dan juga Mi'raj. Bahkan sebahagian asatizah kita yang ada di Singapura juga ada yang menulis Isra dan juga Mi'raj. Contohnya Ustazah Habsah Senin. Itu dia ada menulis satu kitab, Galian Isra dan juga Mi'raj. Itu diceritakan daripada A sampai Z. Bila kita baca daripada A sampai Z, itu kita akan jumpa ataupun kita akan lihat pelbagai macam keistimewaan dan juga mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sudah menjadi tradisi para salafun salih sejak zaman dahulu lagi, iaitu bila sampai malam 20 Rajab itu mereka merayakan peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi, iaitu peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Taib, sehingga kan dikatakan bahawa Sayyidina Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu itu bila menjelang malam yang 27 atau malam ke-27 daripada bulan Rajab, beliau itu akan menyediakan diri dia untuk apa? Untuk beriktikaf di masjid dan memperbanyakkan solat sunnah di dalam masjid sampai masuknya waktu solat zuhur. Kemudian setelah solat zuhur, beliau solat sunnah ba'diyah zuhur, kemudian solat 4 rakaat, dan pada setiap rakaatnya membaca surah surah Al-Fatihah dan lain-lain daripada surah. Artinya apa? Di sini menjadi amalan daripada sebahagian sahabat, antaranya imam ataupun sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, menjadi amalan mereka itu merayakan hari Isra dan juga Mi'raj. Ada di kalangan mereka seperti mana yang dinukilkan sebuah hadis daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, insya-Allah nanti kita akan bacakan sebahagian hadisnya, itu yang berpuasa pada hari yang ke-27 daripada bulan Rajab. Iaitu hari yang berlaku peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada di kalangan para ulama melakukan beberapa perayaan ataupun satu perayaan di dalam merayakan Isra dan juga Mi'raj. Iaitu contohnya pada malam Isra dan juga Mi'raj, itu para ulama ataupun salafun salih itu berkumpul beramai-ramai untuk apa? Untuk menunjukkan cinta mereka itu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan apa? Dengan melakukan ataupun melaksanakan majlis selawat ataupun majlis pembacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka berkumpul beramai-ramai membaca maulid, kemudian berceramah mengingatkan antara satu sama lain tentang peristiwa agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada itu, mereka mengatakan bahawa di dalam perayaan peristiwa Isra dan juga Mi'raj ini,
itu seseorang yang menghadiri perayaan ini boleh mengenang apa? Mengenang dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang banyak yang telah dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah. Contohnya nikmat solat. Di dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini, itu berlakunya kewajipan solat dan diringankan. Solat yang pada asalnya itu 50 kali menjadi berapa? Menjadi 5 kali. Berkat siapa? Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kalaulah tidak berlaku peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, kita pada hari ini kita tak tahu bagaimana cara untuk melaksanakan solat. Solat fardu kita yang menjadi tiang agama yang boleh menyelamatkan kita insya-Allah di akhirat daripada api neraka. Solat-solat sunat. Ini semua kita tak tahu. Caranya itu kalau misal kata tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah wasithah. Dia adalah perantaraan bagi kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini kita tahu terbentuknya dengan perayaan Isra' dan juga Mi'raj itu terbentuknya majlis zikir. Dan majlis zikir itu boleh diartikan dengan majlis ilmu. Adanya ceramah-ceramah di masjid, di surau-surau. Sekarang ini insya-Allah banyak dilakukan secara online. Kita ini sedang melakukan secara online. Jadi ini insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlis zikir ataupun majlis ilmu. Bila kita menghadiri peristiwa Isra' dan juga Mi'raj itu terjadinya hubungan silaturahim antara kita dengan hadirin orang-orang Islam, tidak kira yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Kita dapat memandang wajah orang-orang saleh, para ulama kita, para asatizah kita, teman-teman kita bergembira pada malam tersebut, malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain daripada itu, dalam merayakan Isra' dan juga Mi'raj, kita mengikutilah jejak salafun salih. Itu sudah menjadi tradisi ulama-ulama kita, bukan hanya di Malaysia ataupun di Indonesia, bahkan di Singapura. Itu pada malam 27 Rajab, hatta di Tarim ataupun di Hadramaut, itu pada malam 27 Rajab, itu di Masjid Ba'alawi. Disambut dengan meriah. Disambut dengan meriah. Kemudian dibacakan kisah Isra' dan juga Mi'raj. Itu daripada awal sampai akhir. Dan ramai orang yang menghadiri majlis tersebut dan mendengarkan kisah Isra' dan juga Mi'raj. Maaf Ustaz, saya ada quick question Ustaz. Bagaimana pula bagi mereka-mereka yang tidak ada keinginan nak menyambut malam 27 Rajab? Dan dengan alasan mungkin mereka mengatakan ni perkara memang satu lambang yang sangat mulia iaitu 27 Rajab ini. Tapi bagi mereka tak perlu nak sambut sampai meriah-meriah lah. Bagi sebahagian yang saya mengatakan ni mungkin segelintir saja. Mereka akan berkata mungkin tak perlulah kita nak celebrate, nak berkumpul kan, nak duduk kan, nak menyambut secara berlebih-lebihan, memberikan makan dan sebagainya. Kan. Jadi ada juga sebahagian orang yang berpendapat sedemikian Ustaz. Jadi macam mana kita nak react ataupun kita jawab? Jadi macam mana? Adakah mereka dalam keadaan kerugian tidak menyambut malam 27 Rajab itu? Jadi kalau dalam segi sambutan, yang apa yang kita sebutkan merayakan dan sebagainya, berkumpul beramai-ramai, mendengarkan ceramah, kemudian kita bersilaturahim dengan para ulama, asatizah, menghadiri majlis-majlis Isra' dan Mi'raj, itu adalah salah satu daripada bentuk sambutan. Jadi bila kita mengatakan bentuk-bentuk sambutan ini ada banyak. Jadi tidak semestinya sambutan itu berlaku dengan kita berkumpul ramai-ramai ataupun pergi ke masjid dan sebagainya. Bahkan kita sebagai seorang individu itu kalau nak sambut ataupun merayakan malam Isra' Mi'raj itu, walaupun dalam keadaan sendirian pun boleh. Itu dilakukan solat di rumah dan sebagainya. Kemudian dia bacalah sendiri kisah Isra' dan juga Mi'raj.
Kalau dia dapat kumpulkan dia punya ahli keluarga, dia bacakan kepada isteri ataupun isteri bacakan kisah Isra' dan Mi'raj kepada siapa? Kepada suami. Suami bacakan kepada anak-anak. Itu adalah salah satu daripada bentuk perayaan dan sebagainya. Adapun sebahagian orang yang melihat ataupun yang menyalahkan ataupun yang tidak setuju dengan ada perkumpulan-perkumpulan yang besar pada malam Isra' dan juga Mi'raj, bahkan ada yang sampai menyalahkan ataupun mempertikaikan keislaman seseorang dengan dia menyambut peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, ataupun mempertikaikan buat apa kita nak sambut Nabi. Nabi ni kan orang biasa, manusia biasa macam kita dan sebagainya. Itu maka kita mengatakan ada masalah. Awak ada masalah dalam kalau kefahaman awak seperti itu. Dia masalah keimanan ke atau masalah dalam segi sudut kehormatan, Ustaz? Nah, kalau misal kata dia boleh berlaku juga dalam dia boleh berlaku dari sudut keimanan. Contohnya kalau ada tangkis kat situ, artinya apa? Merendah-rendahkan martabat Nabi SAW. Sedangkan kita tahu bahawa Nabi SAW ni azimun indallah, adalah seorang yang diagungkan ataupun martabatnya itu sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan kata-kata dia mengatakan Nabi ini orang biasa, buat apa kita nak sambut malam ini dan sebagainya, ataupun na'udzubillah min zalik, dia mengingkari peristiwa Isra'. Dia mengatakan peristiwa Isra' ini tidak ada, hanyalah dongeng, kisah dongeng, ataupun hanyalah khayalan, ataupun na'udzubillah min zalik, Nabi memberitahu peristiwa ini supaya dia dapat ramai follower dan sebagainya. Taib, mengingkari berarti apa? Sudah mengingkari apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini kalau orang mengingkari peristiwa Isra'. Kalau Mi'raj itu masih ada khilaf. Sebab apa? Tidak ada, kata sebahagian ulama, tidak ada nas yang sarih di dalam Al-Quran tentang peristiwa Mi'raj. Tetapi ada nas dalam Al-Quran yang ihtimal, iaitu adalah dalil bagi kewujudan Mi'raj ni Nabi SAW. Sebab tu ulama khilaf, kalau orang ingkar Mi'raj itu sama ada dia fasik ataupun dia kafir. Tapi kalau Isra', peristiwa diperjalankan Nabi pada waktu malam, kalau seorang itu dia ingkar, itu ditakuti imannya itu terbatal ataupun boleh terkeluarnya itu daripada Islam. Dan ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab. Kalau misal kata dia tak suka dengan cara perayaan, itu hak dia. Tak ada ni masalah. Tapi menyalahkan cara perayaan yang telah disambut ataupun yang telah dilakukan oleh para salafun salih yang lebih memahami Al-Quran, yang lebih memahami sunnah daripada dirinya, yang tidak tahu bahasa Arab, tidak memahami Al-Quran, tidak memahami sunnah. Taib, untuk menyalahkan apa yang dilakukan oleh para salafun salih, orang-orang salih terdahulu, yang mana mereka ini tidak melakukan sesuatu yang baru di dalam agama dan sebagainya. Taib, tetapi itu berdasarkan apa yang mereka faham daripada Al-Quran dan juga sunnah, maka dia ada masalah. Orang yang melakukan semacam itu ataupun yang berpandangan seperti itu, dirinya ada masalah. Kalau dia nak melakukan perayaan caranya sendiri, dia tak nak hadir, dia tak nak misal kata menyambut dan sebagainya, tak ada ni masalah. Tapi menyalahkan orang yang menyambut, itu adalah satu masalah. Jad, ada masalah pun. Jad, aku nak tanya kau dengan Nepul. Kalau orang cakap dekat right straight to your face kan, kau buat apa pergi sambut ni malam Isra' Mi'raj, mana ada kan, sahabat tak buat. Apa kau nak jawab, Jad? Apa kau nak jawab? Kalau secara jujur, aku sebenarnya dah lali juga dengan benda ni. Dah fight one to one dah. Tak lah kan. Benda ni macam, aku tengok banyak orang-orang muda lah kalangan-kalangan yang orang muda ni kan, diorang banyak ikut-ikut je lah. Yalah. Jadi kalau satu benda dah spread dengan ada orang post, ada dalil lagi ni, tak so far tak ada lah sambutan yang ni je, diorang macam diorang ikut je tau. Yalah. Pada diorang macam tengok orang-orang sekarang ni dulu tak ada, tengok ni ada dalil lagi. Pada diorang ni semua tak ada dalil. Kan, mana ada buat perayaan seperti ini kan.
Tapi tanya orang balik, Abang kau main gitar Ibanez tu ada dalil tak? Betul. Kau gentel gitar Ibanez tu ada dalil tak? Aku nak tanya kau tu. Tak, pada aku macam tak tahu lah secara automatik bagi diri aku kan. Bila ada perayaan gini, bila aku pergi hati aku tenang lah. Masya Allah. Suka lah kan. Aku tak ada nak question lah macam tak payah nak. Ada orang dia nak go deep into investigation, dia nak check betul ke ni boleh tak boleh kan. Padahal aku rasa datuk nenek moyang diorang buat juga majlis betul. kan. Yang muda-muda ni bila dia dah terlebih pandai, dia rasa diri dia betul. Kan. Kalau nenek moyang dia tu sambut majlis maulid ke, apa lagi ulama-ulama kita yang dulu-dulu kan, tak payahlah nak question diorang. Betul tak? Pada aku straightforward lah benda ni. Kau pun macam kalau ada member kau datang right on your face, dia cakap, Pul, ni semua jangan buat lah, ni semua buang masa lah. Tak apalah, kau tak buat tak apalah. Aku buat aku yang untung apa. InsyaAllah aku yang dapat ganjaran je. Dahsyat. Kau ni bila dah season dengan tapi ni kat podcast je dia jawab ni. Kalau lain dia dah fanatik. Tak ada dia apa lah. Dia ambil rotan sebab diri dia sendiri. Benda baik kita buat lah. Kata, kalau apa yang kita rasa ulama-ulama kat Singapura pun semua macam ustaz belajar pergi luar negeri. Betul lah. Kita ada ulama kita ada orang-orang yang pelajaran kan. Kita belajar seminggu sekali pun tak ada, betul tak? Nak ikut-ikut pun tak, nak cakap banyak pun tak guna. Jadi kita ikut apa yang ramai lah kira kan. Betul tak? Majoriti lah. Jadi dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini yang telah dianjurkan oleh salafun as-salih, orang-orang dahulu, ulama-ulama kita itu ada banyak kebaikan kan dalam dia. Betul. Kita bersilaturahim, kita dapat i'tikaf dalam masjid. Orang yang berkemampuan misalnya kata yang menganjurkan majlis Isra' memberi makan, yang mana dia adalah satu sunnah. Kemudian dalam perayaan Isra' wal Mi'raj ada ceramah, menimba ilmu, kita tahu sedikit sebanyak tentang kisah dan juga sejarah dan juga pelajaran-pelajaran yang ada dalam Isra' dan Mi'raj. Bukankah itu adalah taman ilmu? Yang mana Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk kita rehat ataupun pergi singgah ke taman ilmu, pada zikir dan sebagainya. Jadi itu tidak menjadi satu kesalahan dan sebagainya. Cuma dalam segi sambutan, sebab tu saya kata bentuk sambutan seperti itu. Perayaan berkumpul beramai. Kalau misalnya kata awak nak sambut secara awak, silakan. Tapi menyalahkan cara sambutan orang lain, yang mana tidak langgar dengan syariat secara zahir, itu adalah satu perbuatan yang salah. Pada aku kan, orang-orang yang main asal boleh tuduh ni kan, I think they need to come down to the majlis kan. Kalau ada majlis maulid ni apa kan, ada skrin besar baca, aku tengok apa yang masalahnya ada banyak baca doa-doa, berselawat kan. Betul. Dalam kasidah tu sendiri macam poetry, mengisahkan Rasul kita. Tak ada yang menyalah pun. Apa yang diorang nak salahkan pun aku tak faham. Cakap pasal doa cakap pasal doa. Ini ada terlintas dalam pemikiran saya sekarang ini. Tapi sebelum saya nak ketengah ni kepada Al-Fadhil Ustaz, bagi yang sedang menonton kalau ada soalan mengenai tentang malam yang mulia, itu malam Isra' wa Mi'raj ni, sila muatkan soalan anda di comment section. InsyaAllah kita akan ketengahkan soalan-soalan anda kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita. Ramai hari Masya Allah. Ustaz aku ada nampak. Siapa? Ustaz Muhammad Al-Kaf. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Al-Kaf. Masya Allah. Itu sahib apa ustaz kita. Memang. Assalamualaikum. Dia tak jawab Ustaz. Tak boleh. Dia nak reply Waalaikumsalam. Cuba reply. Cuba reply. Kalau berani reply. Kalau berani lah kan. Okey. Jadi saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz tentang malam ini, malam Isra' Mi'raj ini. Terlintas dalam pemikiran saya, adakah malam Isra' Mi'raj ni adalah malam yang mustajab doa Ustaz? Jadi untuk mengatakan kalau dari segi nas, adakah diwarid daripada hadis Nabi SAW bahawa malam 27 ini adalah malam mustajab doa, Allahu a'lam. Buat masa ini tidak dijumpai lagi. Sama ada malam 27 ini adalah malam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mustajabkan doa seorang hamba ataupun tidak. Tetapi kalau kita pergi secara umum, kalau misalnya kata seseorang itu dia bangun pada pertengahan malam untuk dia lakukan solat tahajud ataupun lakukan solat sunat pada waktu malam, itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima
permintaan seorang hamba jika dia meminta daripada Allah Subhanahu wa taala, jika dia meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, iaitu sifat orang-orang yang beriman itu, mereka itu pada waktu sahur itu lebih kurang 1 jam atau setengah jam ataupun 2 jam sebelum waktu subuh, waktu sahur ataupun waktu sahur itu mereka bangun buat apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa mereka, mengkabulkan permintaan-permintaan mereka. Apatah lagi kalau misalnya kata mereka itu bangun pada hari-hari yang mana hari itu adalah hari yang diistimewakan. Contohnya pada malam-malam yang mulia, malam yang berlakunya Isra' dan juga Mi'raj dan sebagainya. Jadi atas niat ataupun atas dasar husnuzan kepada rahmat dan juga kemurahannya, sifat Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, itu insya-Allah dengan niat yang baik Allah Subhanahu wa taala kabulkan insya-Allah permintaan-permintaannya itu pada 27 ataupun malam 27 Rajab. Bagaimana pula Ustaz? Maaf saya ada banyak soalan. Sila. Bagaimana pula Ustaz? Kalau niat saya pada malam 27 Rajab itu, saya sambut malam itu dengan niat mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memanjatkan doa dan memunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula Ustaz? Kalau saya berhusnuzon atas rahmat Allah. Tak ada masalah. Bahkan itu adalah satu perkara yang dianjurkan. Taib, itu adalah satu perkara yang dianjurkan adalah kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan rasa ta'zim dan juga rasa hormat kita, menzahirkan cinta, kasih sayang kita kepada Nabi kita. Jadi itu tidak menjadi satu kesalahan. Taib, itu telah dijawab oleh para ulama. Itu telah dibahaskan oleh para ulama akan hukum keharusannya. Taib, adalah bagi seorang mukmin itu wajib untuk mencintai dan menzahirkan kecintaannya itu kepada Nabi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama ada yang membahaskan pada malam yang 27 itu apa antara perkara-perkara yang boleh dilakukan pada malam 27. Selain daripada menimba ilmu tentang Isra' dan juga Mi'raj, itu memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun pada waktu malam, contohnya kalau boleh melakukan solat-solat sunnah, minta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara munajatnya adalah, ya Allah ya Tuhanku, mungkin kita boleh doa, tambahkanlah rasa cinta aku, rasa hormat aku ni kepada Nabi yang mulia. Bila kita baca kisah Isra' dan juga Mi'raj, yang mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita, dan kata Sayyid Profesor Muhammad bin Alawi Al-Maliki, peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ini adalah untuk mengistimewakan Nabi kita SAW. Jadi bukan hanya kerana pada tahun itu berlaku kesedihan kepada Nabi, ataupun tahun itu adalah Amul Huzun, iaitu bila meninggal isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah, dan juga pakcik Nabi SAW. Kemudian bila Nabi SAW itu berdakwah ke kota Taif dan sebagainya, dan menghadapi cabaran-cabaran yang berat. Taib, lalu itu menjadi satu kesedihan kepada Nabi SAW. Dan ada ulama mengatakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dianugerahkan kepada Nabi untuk menghilangkan ataupun kerana kesedihan yang Nabi hadapi pada tahun itu. Tapi kata Sayyid Profesor Muhammad bin Ali Al-Maliki, yang paling besar ataupun yang bukan pelajaran ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kenapa Allah SWT anugerahkan adalah untuk mengistimewakan Nabi SAW. Sehingga kan dalam Isra' itu sendiri, bila Nabi SAW itu sampai ke Baitul Maqdis, lalu Nabi SAW itu dilantik untuk menjadi imam kepada para mursalin dan juga anbiya. Itu kata para ulama, itu nak menunjukkan bahawa Nabi SAW itu adalah sebaik-baik Nabi kalau nak dibandingkan dengan apa? Nabi-Nabi yang lain. Afdalul anbiya'i wal mursalin. Itu bila Nabi SAW itu dimi'rajkan, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu daripada satu langit ke langit kedua, langit ketiga, sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana Jibril alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam itu tak dapat tembus pada tempat tersebut. Bahkan tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain untuk apa, melihat Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta permintaan Nabi Musa alaihi salam ala nabiyina afdhalus salatu wassalam itu meminta untuk melihat Allah, itu tidak nampak, ataupun Nabi Musa itu tak dapat. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tanpa meminta itu dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah salah satu keistimewaan. Jadi tak ada ni masalah untuk kita menghidupkan malam itu dengan kita berdoa, kita nak tajdid taubat kita. Masya Allah. Kita memperbaharui taubat kita dan sebagainya. Salah satu daripada pelajaran kita boleh dapat daripada Isra' dan juga Mi'raj, ketika Nabi SAW itu nak dimulakan perjalanan itu apa yang dilakukan pada Nabi itu, dibelahkan dada Nabi SAW oleh para malaikat lah. Jadi dibuat operation, dibelahkan dada Nabi dan dicuci hatinya baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pelajaran yang kita dapat daripada peristiwa itu, dibelah dada Nabi, kemudian dicuci dada Nabi dan sebagainya, bukan bererti dada Nabi SAW itu kotor, tidak. Itu pelajaran diceritakan oleh Syekh Abdul Halim Mahmud di dalam kitabnya Isra' dan juga Mi'raj. Itu menjadi pelajaran bagi kita apa? Untuk kita memulakan perjalanan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Taubat ataupun taubat itu adalah bab utama yang perlu kita masuk. Kita perlu mulakan dengan pintu taubat. Masuk daripada pintu taubat itu dengan membersihkan perbuatan-perbuatan kita yang zahir daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Taubat, bernyesal atas perbuatan yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Kemudian tidak berazam untuk tidak kembali kepada dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Selain daripada itu, menyucikan hati kita daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, sifat-sifat hasad, ujub, takabur dan sebagainya. Barulah kita memulakan perjalanan kita itu mendekatkan diri kepada Allah. Ada bunyi ya. Macam ada bunyi pasir, Ustaz. Dari mana tu datang? Tu ada. Mungkin daripada kentut Apple kot. Lagi dipersalahkan Ustaz. Kisah-kisah yang panjang ke cakap kisah? Kisah-kisah bila Nabi berapa harakat? Ada pernah dengar nyanyi bila Nabi Muhammad yang atas, yang bila dia dengar tapak kaki yang Bilal lah. Itu pun time Mi'raj juga ni. Kisah dalam peristiwa Mi'raj itu berlaku juga. Salah satu peristiwa itu yang berlaku. Yang saya ingat lah. Dia pernah cerita. Habis yang pasal yang Nabi nampak neraka pun time ni juga. Time Isra' dan Mi'raj juga. Isra' dan diperlihatkan pada Nabi SAW. Banyak Ustaz. Kira kisah-kisah ada ni Banyak. Ustaz, ni ada soalan daripada kita punya penonton ni. Okey, daripada Muhammad Hassan. Muhammad Hassan, okey. Aku cari dia soalan, lepas tu aku post. Muhammad Hassan. Aku bacakan dulu ya. Okey, boleh. Okey, Ustaz, adakah Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha? Soalan ni kita pernah tanya Ustaz juga. Apa ni? Adakah Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha? Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' ataupun kisah Isra' dan juga Mi'raj itu disebutkan dalam Al-Quran inda Sidratil Muntaha. Tapi itu bukan bererti bila kita mengatakan melihatnya Nabi SAW pada Allah, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu di Sidratul Muntaha bererti Allah berada di Sidratul Muntaha. Tidak. Kita di dalam akidah kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat. Dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat. Jadi tak boleh mengatakan bahawa bila Nabi SAW itu lihat Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha itu
itu berarti Allah di Sidratul Muntaha dan sebagainya. Itu tidak memberikan erti bahawa Allah itu bertempat di sana dan sebagainya. Jadi apakah dalil bahawa Nabi SAW itu melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di dalam Al-Quran inda qawlihi ta'ala, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inda sidratil muntaha. Nah. Ya itu dia jawapan tadi. Masya-Allah. Harap dapat Nari macam bunyi pasir kuat lah. Aku macam curious tau. Jadi Jain. Ustaz, itu jawapan daripada soalan yang Saya tadi tu. Yang diberikan lah. Jadi itu jawapannya secara ringkas. Baik. Tapi bukan bermakna Allah berada di Sidratul Muntaha ataupun bertempat. Kerana apa? Tuhan itu tidak seperti makhluk. Tuhan itu tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Itu dalam sifat 20 kan kita belajar. Betul. Allah tidak sama dengan makhluk. Senyap pula tadi. Kat sini Ustaz. Saya ingat bila Ustaz berbual sambil tunduk sikit. Tak ada. Aku rasa bila aku rasa mikrofon. Okey, korang nak tengok magic tak? Kejap. Okey Apa kata kita take a break? Take a break dulu. Take a break dulu, nanti kita continue. Sekejap je. Okey, sekejap je sekejap. Okey, jangan ke mana-mana Beli kopi. Yes. Satu, dua, tiga. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric, Pipul, Ijat dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo, drop it hard yo. Anda sedang mendengar podcast yang gila lagi bermanfaat. Hit it, Ijat! Ya, saya host anda Indra Sahib dan saya Izzat Goki. Saya Eric Pipul. Anda sedang mendengar siri podcast Sahabat Bertanya. Nombor 1 apa Ustaz? Kurang sikit. Okey, selamat kembali lagi. Minta maaf. Tapi alhamdulillah kita dah settle bunyi pasir tadi Dapat kau tak dengan bilang dorang yang aku keluarkan tu. Memang itu jin degil lah. Itu jin semua degil. Tapi nasib baik kau pakai cincin tu, cincin sakti kau kan. Alhamdulillah lah, insyaAllah lah kan. Benda-benda gini kan, yang nak dekat-dekat ni kan. Memang aku tak pakar. Kau tak mau riak kat sini aku cakap. Aku tak pakar, korang jangan pandai-pandai panggil aku Okey, bagi mereka yang nak halau jin boleh tak panggil. Aku bacakan doa makan je. Aku bilang korang ajak jin makan sama-sama Okey, Ustaz, kita ada soalan kat sini Ustaz daripada seorang penonton, daripada Hisham Adnan. Indra Sahib, ada orang cakap celebration on 27 Rejab is bid'ah. How tadi kita dah bahas kan Ustaz itu dah secara ringkas pula. Dijawab lah. Jadi kita memang bid'ah Ustaz. Satu perkara yang tidak ada lah pada zaman Nabi SAW. Itu bila berlaku peristiwa Isra' dan juga Mi'raj itu, Nabi SAW bila balik daripada peristiwa ataupun kembali ke Mekah itu menyampaikan peristiwa yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga awal yang
membenarkan kejadian ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu dilaqabkan, diberikan gelaran As-Siddiq kerana banyak membenarkan apa yang Nabi SAW bawa. Jadi bila Nabi SAW bawa cerita tentang Isra dan juga Mi'raj, diceritakan tentang hal keadaan Baitul Maqdis dan sebagainya, orang-orang yang dengar pada masa itu tak membenarkan, mendustakan lagi baginda SAW. Mana orang-orang Quraisy lah. Orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ada di kalangan kerabat Nabi SAW. Abu Jahal kan. Itu kalau kita lihat dalam kisah Abu Jahal suruh Nabi SAW ceritakan dan dikumpulkan orang ramai, tengok Muhammad nak sampaikan satu berita yang agak pelik dan sebagainya. Diorang ketawakan Ustaz? Diorang mendustakan. Diorang ejeklah Nabi SAW. Taib, bila Nabi SAW menyampaikan, tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, jika ini benar, maka aku membenarkan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada zaman Nabi memang tidak ada perayaan seperti ini. Jadi memang satu bid'ah bila dilakukan pada zaman ini, bid'ah tapi bid'atun hasanah mahmudah. Satu perkara yang baru yang tidak melanggar syariat, tidak melanggar Al-Quran, yang menyuruh kita untuk hadir majlis ilmu, dekat dengan orang-orang soleh, ataupun daripada hadis yang menyuruh kita untuk memberi makan, untuk berkumpul beramai-ramai, untuk bersilaturahim, untuk menghadiri taman-taman ilmu, majlis ilmu. Itu bukan satu perkara yang baru. Itu anjuran daripada Nabi kita SAW. Jadi itu semua kadang berlaku, itu berlaku di dalam peristiwa ataupun perayaan Isra dan Mi'raj. Dulu zaman Nabi kira orang-orang macam dengar Nabi cerita gini pun dah tak macam macam naik kan. Kalau betul-betul pun kita punya otak pun tak boleh tak masuk akal sebab tu kita kata dia adalah satu mukjizat satu perkara yang mencari adat yang melanggar bercanggah dengan adat kebiasaan. Tapi orang sekarang memang fikir akal je Ustaz. Nak kena ikut akal je sebab tu. Kadang-kadang aku pelik dengan kawan-kawan Islam juga ni. Apa pasal? Yalah macam kalau gini semua kita ikut akal je Habis ni benda pelik-pelik macam gini kan. Benda gini kau kena cakap apa tau? Kau pakai akal. Kau ada tapi kau tak pakai. Engkau pakai akal juga. Sekarang aku nak cakap dengan kau Eric Pipul. Kau pakai akal Kau dah nak keluar frame Kau nak keluar frame. Kau pakai akal kau sekarang Kau masuk ke kanan. Kanan sikit. Ada penonton rindu aku. Kau nak tengok kau body kau. Body sacok kau. Tadi aku ada soalan nak tanya. Sebelum soalan tu ada mungkin pembetulan Okey, boleh sila. Tadi Rick ada kata tapi tentang Bilal yang Bilalnya telapak kedengaran sakinya dan sebagainya, itu pernah didengari, cuma saya secara peribadi belum lagi baca. Sama ada berlaku pada malam Isra dan juga Mi'raj, Allahu a'lamu bis-shawab. Tak tahu. Jadi kena check tanya siapa nanti kita check nanti insya-Allah. Ni soalan yang saya nak ketengahkan Ustaz. Go. Macam untuk akulah kan, aku pun pernah dengar orang cakap macam Nabi tak payah nak agung-agungkan sangat kan, yang patut kita agungkan tu Tuhan kan. Bid'ah. Macam pada saya kan Ustaz, ini macam satu statement yang kurang adab agaknya Ustaz. Sebab kau bayangkan kalau Nabi kan, dia Mi'raj tapi dia tak bilang kita, dia tak mengajarkan solat pada kita. Kita semua akhir-akhir kita kat mana tu nanti? Kan? Dia lah penyelamat kita selama ni kan. Dia bukan orang biasa. Yalah. Pada aku nak kata Rasulullah ni dia cuma macam orang biasa tu, itu pada aku dah macam terlalu kurang adab. Itu biadab. Dah tak boleh. Dia rasul kan. Dia nabi, dia penyelamat, dia syafaat kita kan. Macam ustaz cakap tadi, dia solat imamkan nabi-nabi lain semua Kita dalam peristiwa Isra di Baitul Maqdis. Sebab aku pernah dengar tau, ada ulama sini kata kan, mustahil kita boleh sampai pada Allah tapi kita tak melalui pintu iaitu Nabi kita. Jadi mana boleh kau cakap statement macam yang patut diagungkan tu memang kita agungkan Allah. Itu tentu kita sembah dia, kita ni hamba kan. Ya, betul. Tapi yang membawa kita pada Allah tu Rasul kita. Kerana apa yang saya dapat fahamkan daripada pembahasan ijad kat sini Ustaz, saya rasa orang-orang sedemikian ni, dorang confused, dorang keliru kan melihat kita. Mengapa korang mengagung
meletakkan keagungan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu melebihi daripada keagungan Allah. Mungkin pembahasannya ataupun asas pendebatannya di situ. Jadi apa pendapat Ustaz? Dia bukan mengagungkan di sini, tapi menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW sehingga dilihat oleh sebahagian orang. Moga-moga Allah beri hidayah kepada mereka. Amin. Dilihat sebagai mengagungkan. Tidak ada orang yang mengatakan, hatta orang yang tidak belajar agama sekalipun, tidak memperdalami ilmu agama ataupun ilmu agamanya itu sedikit cetek dalam ilmu agama, tidak akan menjawab bila ditanya, adakah Nabi SAW ini sama derajat dengan Tuhan? Dia pasti akan mengatakan Nabi ini adalah makhluk ciptaan Allah. Tetapi dia ini manusia. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala walaysa kal bashar, tapi tak seperti manusia biasa seperti kita. Dia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mana? Di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala bila nak khitab, berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak akan sebut nama Nabi. Ya Muhammad. Gini, tidak. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhan nabi dan sebagainya. Itu kata para ulama salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Nabi. Sebab tu Al-Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu taala Al-Maliki karang satu kitab yang sangat-sangat baik untuk kita baca. Iaitu kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kitab Asy-Syifa ini Imam Qadi Iyad dia mengarang untuk supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal akan hak-hak yang wajib untuk dikenal bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mengabaikan hak-hak yang wajib kita laksanakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi apa? Dari segi menghormati, memuliakan Nabi dengan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah sebutkan di dalam Al-Quran. Itu sehinggakan anggota-anggota Nabi SAW itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana Imam Qadi Iyad mengatakan ini adalah salah satu bentuk Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi kalau nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Tak disebut pun anggota-anggota Nabi-Nabi yang lain di dalam Al-Quran. Tapi untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah sebut mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma zaghal basar wa ma tagha. Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah lapangkan dadamu? Dada Nabi disebut. Kemudian mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu semua ataupun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dan ada kemuliaan-kemuliaan yang lain. Baik, sehingga kan ada salah seorang daripada guru kita, dia mengatakan, salah satu daripada pandangan dia mengatakan kalau kita baca Al-Quranul Karim itu sendiri, pada setiap ayat kalau diteliti, kalau diperhalusi, itu ada kemuliaan bagi Nabi SAW. Pada setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, itu ada cerita, baik secara zahir ataupun secara maknanya, mafhum ataupun mantuknya, itu ada kemuliaan yang Allah nak sampaikan tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Sebab itulah apa yang aku nak share ni kan, macam untuk orang-orang awam ni kan, macam lazim je ada orang cakap Nabi sebenarnya dia macam orang biasa gini, tak payah nak gini. Aku dengar gini. Nanti akhirat kalau tak dapat tengok Nabi tu, berapa rugi kita ya. InsyaAllah. Aduh. Ini satu perkara yang kita nak kena be very very careful. Dengan words lah. Kita boleh kutuk members, kita boleh kutuk diri sendiri kan, on a daily basis lah. Tapi janganlah. Kita jangan memperendahkan martabat Nabi SAW yang mana Allah telah letakkan setinggi-tingginya kan, untuk kita memuliakan dia dan sebaik-baiknya Rasul kan. Atas sebab ini dia dinamakan sebagai Imam Mursalin kan. Itu imam bagi semua Rasul. Yalah. Jadi janganlah jangan. Jadi kita ada soalan ini soalan agak serius sikit Ustaz daripada seorang kita punya penonton. Dan dia menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Nabi dalam perjalanannya lihat ada orang yang memotong lidah dan bibir menggunakan gunting yang diperbuat oleh api kerana menasihati orang lain untuk melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Oleh itu, betul tak kita hanya boleh menasihati untuk melakukan sesuatu selepas kita sendiri telah mempraktikkannya? Kalau kita lalai melakukan perkara itu selepas beberapa perenggan masa pula. Dan maknanya di sini apa yang aku boleh khulasahkan daripada soalan saudara kita ni. Terima kasih bagi Syauqat Ali Taib Ali. Masya Allah, nama berkat. Jadi dia menanyakan soalan tentang dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW, beliau melihat ada penghuni-penghuni neraka yang mana lidah mereka ni digunting dengan api, gunting daripada api neraka. Atas sebabnya apa? Kerana mereka menyuruh orang untuk mengamalkan sebuah perkara tapi sedangkan mereka tidak mempraktikkannya. Yaquluna ma la yaf'aluna. Mereka berkata ataupun menasihati orang tapi dalam masa yang sama mereka tidak lakukan apa yang mereka nasihatkan, dan juga mereka sendiri lakukan perkara-perkara yang mereka tegah. Jadi seperti mereka tegah kemungkaran dan sebagainya, tapi mereka sendiri yang melakukan perkara sedemikian. Taib. Di dalam memberikan nasihat jawab terus boleh jawab takut nak jawab Ustaz. Kita takut nak jawab, masya-Allah. Taib. Di dalam memberikan satu-satu nasihat, taib, itu mimbabil afdaliyah. Termasuk daripada bab yang afdal kalau kita nak menasihatkan seseorang adalah kita terlebih dahulu kita melaksanakan apa yang kita nak nasihatkan. Tapi kalau misalnya kata kita belum lagi melakukan apa yang kita nasihatkan, nak nasihatkan kepada orang tapi kita belum lakukan, tetapi kita ada niat contohnya untuk melakukan apa yang kita nak nasihatkan kepada orang lain, taib, maka hukumnya tak ada masalah. Nasihat tetap kena disampaikan. Amar ma'ruf dan juga nahi mungkar, kita menyuruh seseorang melakukan kebaikan, itu adalah perkara yang sangat dianjurkan walaupun kita belum lagi melakukan perkara yang baik. Saya menyuruh orang untuk menghadiri majlis Isra' dan juga Mi'raj di masjid sekian-sekian. Walaupun misalnya kata saya besok saya tak nak hadir, saya nak tengok TV kat rumah misalnya kata. Saya nak karaoke misalnya kata kat rumah malam 27. Baik, contohnya lah. Dengar tu pun. Tapi saya menyuruh. Saya menyuruh orang untuk lakukan kebaikan. Tapi saya tak lakukan kebaikan itu. Jiwa saya ni masih dikalahkan dengan hawa nafsu, dengan sifat malas dan sebagainya. Itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menyuruh orang melakukan kebaikan. Sehingga kan diceritakan oleh para ulama, itu dalam Jawharatut Tauhid, bila seseorang melihat seseorang itu melakukan kemungkaran, contohnya ada orang kita nampak depan kita ni nak minum arak, kita tahu bahawa arak ini memang satu perkara yang diharamkan. Tak ada orang kata dia itu halal dan sebagainya. Perkara yang mungkar memang jelas-jelas mungkar. Tapi orang yang nak larang orang ni pun minum arak juga. Jadi dia kaki arak. Jadi dia lihat budak ni nak beli arak. Jadi macam mana? Adakah dia mengatakan aku pun minum arak, takkan aku nak larang ni minum arak? Jadi biarkanlah minum sekali. Tak. Hatta bila dia tahu bahawa itu adalah satu mungkar, dan dia sendiri melakukan kemungkaran itu, wajib baginya untuk melarang kemungkaran itu dilakukan oleh orang itu. Ini disebutkan oleh para ulama. Jadi wajib baginya untuk menegah. Jadi ini memberikan kita satu pengajaran bahawa tidak semestinya satu-satu perkara yang mana kita belum laksanakan daripada kebaikan, tapi kita nak menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain, kita mesti ataupun wajib lakukan kebaikan itu, tidak. Kadang dengan kita menjatuhkan niat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita pahala atas niat kita, dan niat kita menasihati orang supaya dia menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah apa? Itu adalah satu kebaikan juga. Itu adalah satu kebaikan juga. Sebab tu Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sebut dalam Dakwah Tamah, itu orang yang ada ilmu, taib, dan dia menyampaikan ilmunya itu lebih baik daripada
walaupun dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Taib, orang yang ada ilmu tetapi tidak beramal, itu adalah lebih baik. Bila dia menyampaikan satu ilmu itu, dia belum beramal lagi, itu lebih baik daripada orang yang tidak ada ilmu, taib, tetapi nak sampaikan. Dia beramal, tapi dia beramal, tapi dia nak sampaikan. Kerana apa? Apa yang dia sampaikan itu boleh jadi salah. Tapi orang yang berilmu, walaupun dia tak beramal, apa yang dia sampaikan itu benar, menjadi kebaikan bagi orang lain. Dan termasuk daripada bab Imam Abdullah bin Al-Haddad, termasuk daripada perkara beramal dengan satu ilmu adalah menyampaikan ilmu yang telah dipelajari. Jadi jangan difahami bahawa beramal dengan ilmu itu, kalau kita contohnya misal kata kita belajar satu perkara sunnah, itu mesti melakukan perkara sunnah. Itu kan sunnah, itu bukan wajib. Jadi Imam Abdullah bin Al-Haddad kata menyampaikan juga adalah termasuk daripada bab beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Nasihat dan sebagainya. Nah, ini beringat saya satu saya boleh imbaskan balik satu cerita Ustaz kan, untuk kita kongsikan di sini berasas dengan apa yang kita tengah discuss ni. Pernah berlaku pada seorang guru ni kan, beliau belum pernah melakukan ibadah haji. Saya kenal lah kan, guru kita yang mulia. Tapi ketika itu dia mengajar orang-orang pergi haji, yang nak pergi haji tentang babul haji. Dan dia bercara mengajar tu secara terperinci tau. Deep lah. Bukan deep saja, maknanya very very detail. Detail. Dan orang semua dapat manfaat daripada pengajiannya. InsyaAllah. Tapi diri dia tu belum lagi pergi haji. Ajib. Jadi dapatlah kita sandarkan cerita yang saya kongsikan ini dengan relate lah. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita itu yang digunting lidahnya kerana apa? Dia tidak melakukan apa yang dia cakap dan sebagainya. Itu bagi orang yang dia nak sampaikan satu kemungkaran, dia suruh orang tinggalkan kemungkaran, tapi dalam masa yang sama dia sendiri melakukan kemungkaran itu. Jadi dia melakukan kemungkaran itu, kemudian dia merendah-rendahkan perbuatannya, dia tidak ada niat yang baik pun, sedikit niat yang baik pun dalam dirinya untuk ubahkan dirinya, untuk taubat dan sebagainya. Ataupun boleh dikatakan seperti ulama as-su yang mana akan datang nanti pada akhir zaman, yang lebih ditakuti daripada Dajjal, seperti mana dalam hadis. Baik, mereka itu berkata dengan apa yang mereka tidak lakukan. Mereka itu ada sifat-sifat takabur ataupun sombong dan sebagainya, ataupun hanya berpura-pura berlakon di depan orang dan sebagainya. Di depan orang ni saya kata nampak seperti orang soleh, orang alim, kemudian dari segi pakaian itu mengkaburi mata manusia dan sebagainya, tapi di belakangnya itu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jadi orang-orang yang dimaksudkan daripada hadis ini adalah orang-orang semacam ini. Dah ada tak orang-orang gini? Dah memang ada. Dah akhir zaman gitu. Kata Imam Ghazali dulu dah karang Ihya Ulumuddin. Sehingga kan kata para ulama itu Ihya Ulumuddin adalah kitab yang ditakuti oleh ulama-ulama dunia. Ulama-ulama su. Itu takut nak baca Ihya. Kerana apa? Kerana kita Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu dia menceritakan, dia mendedahkan keburukan-keburukan ulama dunia dan juga su' ni lah. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dielakkan lah daripada menjadi seorang insan yang begitu. Sebab tu saya tak jadi Sebab tu saya tak jadi ulama lagi Ustaz. Saya jadi orang awam je Ustaz. Aku dengar Ustaz cerita pasal ulama ini teringat waktu kau selalu pakai jubah dengan tak ada kening tu. Jangan sembarang Ustaz, Eric People bukan ulama. Dia ular dalam semak Ustaz. Dia bukan ulama. Alamak. Sama bapa. Saya pun tak lari daripada dosa Ustaz. Betul. Okey Ustaz, saya ada soalan cepu mas. Ini soalan mungkin soalan yang terakhir untuk kita ketengahkan kepada Al-Fadhil Ustaz sebagai satu diskusi. Actually ni tak ada soalan panas Ada. Tadi dah tanya pasal bid'ah apa? Ada soalan bid'ah ada kita dah selalu cakap apa. Yang selalu cakap bid'ah Apple apa? Aku pula. Bid'ah kan bid'ah kan middle name Apple. Eric bid'ah Apple.
Tambah lagi Bidah Apul. Bidah Apul. Atau nama Arab dia Eric Pipul Al-Bid'ah. Okey. Al-Badui. Okey, Ustaz. Kita semua faham peristiwanya Isra' Mi'raj ni satu peristiwa yang istimewa, khusus, sangat-sangat istimewa kan, dalam kehidupan dan sejarah Nabi kita SAW, kerana dia punya saya rasa paling saya rasa kemuncak daripada cerita sejarah Isra' Mi'raj ini adalah ketika Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Saya rasa itulah kemuncaknya dalam sejarahnya Isra' Mi'raj. Jadi saya nak ketengahkan soalan panas, Ustaz. Jadi kita tahu Nabi adalah insan ataupun makhluk yang satu-satunya yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu alam dengan cara macam mana dia menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya nak tanya, Ustaz, ada juga manusia-manusia di luar sana yang mana mereka ini dikirakan sebagai guru-guru tarikat. Ada sebahagian mereka dikirakan sebagai guru-guru tarikat. Ada sebahagian mereka juga dipandangnya mulia di kalangan masyarakat. Mereka juga mengatakan yang mereka ni pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam mimpi ke, baik dalam sudut. Wallahu a'lam lah. Kan? Jadi ini satu perkara yang boleh merungsingkan masyarakat kita dan mengelirukan masyarakat kita. Kerana keistimewaan itu adalah kepada Nabi SAW. Jadi bagaimana pula manusia-manusia selepas Nabi dapat menikmati keistimewaan ini? Baik, dari segi keharusan secara akal itu hukumnya adalah harus. Itu tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, maka akan berlaku perkara sedemikian. Baik. Cuma kita nak bincangkan ataupun kita nak sampaikan ini secara ringkas tentang adakah perkara ini adalah perkara yang penting untuk memberitahu bahawa contohnya dia itu bertemu dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau pun memang dianugerahkan semacam itu, baik dalam mimpi lah. Yang saya tahu itu dalam mimpi. Kalau harus pun dia berlaku, misalnya kata di dalam mimpi, berlaku dalam mimpi. Adakah perkara ini perlu disampaikan? Tidak, Ustaz. Ada tak kepentingan di dalam menyampaikan perkara ini? Tidakkah ia boleh menimbulkan fitnah? Bila perkara semacam ini itu disampaikan dan sebagainya. Baik, bolehkah dia itu memecah belahkan masyarakat? Sehingga misal kata orang bergaduh, tidak bertegur siapa dan sebagainya, dituduh misal kata sesat dan sebagainya. Bila dia menyampaikan perkara ini, maka sebaiknya adalah menyembunyikan. Sebaiknya adalah tidak disampaikan. Sebaiknya adalah simpan untuk diri sendiri. Keistimewaan-keistimewaan seperti ini. Untuk diri sendiri dan tidak disampaikan hatta kepada murid-murid sekalipun, kerana kefahaman manusia itu berbeza-beza. Itu pada zaman Nabi SAW itu sahabat-sahabat itu berbeza dengan orang-orang yang ada pada zaman sekarang. Yang kalau nak dibandingkan iman yang ada pada zaman sahabat, nak bandingkan dengan keimanan orang-orang pada zaman ini, itu amat jauh sekali. Iman sahabat itu tak boleh sama sekali dikiaskan ataupun disamakan dengan iman-iman yang ada pada zaman ini. Jadi secara peribadi lah, pandangan peribadi, itu seharusnya, seyogianya itu tidak disampaikan. Walaupun memang benar-benar berlaku. Ia di dalam mimpi, apa yang saya tahu boleh harus berlaku dalam mimpi. Tapi bukanlah seperti, kalau bisa kata dia nampak sekalipun, tapi dibentukkan Tuhan itu seperti cahaya, Tuhan itu seperti manusia ini, seperti bentuk ini. Kita dah tahu dalam akidah kita, Tuhan itu tidak seperti makhluk. Jadi apa yang dilihat itu boleh jadi mainan syaitan dan sebagainya. Boleh jadi dia itu adalah apa orang kata bisikan-bisikan syaitan, ataupun dirinya sendiri. Kita lihat, kalau misal kata syariatnya itu tidak betul, syariatnya itu masih bengkok,
Tapi ada dakwaan seperti ini. Jadi kita nilai sendiri macam mana. Kalau misal kata syariatnya itu dia tidak solat, ataupun misal kata dia jamakkan solat sedangkan dia bukan musafir contohnya, ataupun misal kata dia menghalalkan perkara yang haram, tapi dia mengaku perkara-perkara semacam ini, itu secara dasarnya tak diterima. Sudah terang memang batil. Ini adalah satu batil ataupun pembohongan. Kerana bukan apa Ustaz, saya ketengahkan isu ini kerana banyak kali juga saya mendengarkan kan perkara-perkara ini di kalangan masyarakat kita berlaku. Kerana mereka-mereka yang mengaku sedemikian dapat mereka berjumpa dengan Allah SWT dalam mimpi lah dan sebagainya, dapat lihat cahaya dan sebagainya, dan mereka ketengahkan ini kepada anak-anak murid mereka yang lagi-lagi dalam aliran tarikat mereka. Mereka akan menyampaikan dengan ekspresi Ustaz. Ekspresi yang sungguh luar biasa. Seolah-olah mereka ni bangga dengan apa mereka dapat capai dan mencapainya. Wallahualam whether pencapaian itu adalah daripada sudut kebatilan, iaitu daripada sudut gangguan syaitan, ataupun hakiki yang sebenarnya. Wallahualam kan, seperti mana kita dah bahaskan. Ini yang kemusykilan yang saya ketengahkan ni. Betul tak, Jad? Betul. Tak, pada aku kan macam orang-orang yang aku pun banyak lah dengar kisah-kisah gini kan. Nanti orang yang dia dah ceritakan ni, orang ni ikut kan. Untuk pengikut-pengikut ni, dia orang nak kena question diri dia sendiri. Kalau dia bertahun-tahun dengan orang ni kan, maknanya kononnya dia pun dah capai makam tu, dia dah boleh bertuhan ke apa kan. Tapi satu hari tu tiba-tiba dia kiok. Okay. Kan? Soalan kubur tu lepas tak lepas? Jadi itu basic apa? Kan? Betul. Tuan tak tanya, kau dah pernah nampak aku kan? Habis solat semua tak buat, puasa tak buat, semua ditinggalkan. Hukum-hukum Islam, rukun Islam. Dari situ kita tahulah sebenarnya salah lah benda ini. Jadi kita ni sebagai kadang kita pergi belajar dan sebagainya tu tak ada jalan instant, tak ada jalan cepat. Jadi sekarang maaf kata, kerana sebahagian orang pada zaman ini dia suka pada perkara-perkara yang pelik. Memang betul. Jadi kadang pada perkara-perkara yang karamat dan sebagainya itu lebih suka, tapi tak nak belajar. Tak nak belajar fardu ain, tidak mau belajar tentang salat, tentang wuduk dan sebagainya. Nak lompat terus kepada hakikat atau makrifat tanpa melalui jalan syariat, itu adalah satu kesesatan. Jadi orang nak lompat makrifat, hakikat dan sebagainya. Kita tak ni ada asas Kita ni ada ke tak ada? Kita ni ada lah. Tapi dia cakap kita ni tak ada, macam mana? Kan itu kan keliru. Ya, betul. Diorang suka macam fantasy lah. Betul. Fantasy. Kalau Albert Einstein tu ada, kena sepak gitu. Contoh dia. Saya nak cakap Albert okay, sila Paul. Hidup ayah pin. Kau pengikut dia dulu Kau mengaku sekarang Ada suar-suar ni bagi aku ayah pul pula. Itu yang aku tak terima. Aku tak nak cakap lah, ada lah makhluk-makhluk ni. Diorang sampai gelarkan aku ayah pul. Saya tak tahu macam mana nak terima ke tak panggil lagi tu. Diorang nama saya ni diorang baik-baik. Nama saya betul-betul Saiful Pedang. Jangan main-main tau. Kena potong tau korang. Aduh, ayah pula, tengok Eric People lah. Saya terima ya Zat. Aduh, Masya Allah. Jadi itu boleh kita jawab lah secara ringkas dan sebagainya. Dan para awliya kita lihat orang-orang kekasih-kekasih Allah diberikan keramat-keramat yang banyak. Tapi tak disampaikan kepada murid-murid, menonjolkan keramat dan sebagainya. Atau menceritakan sendiri tentang kelebihan diri. Yang disampaikan apa? Ilmu. Mendekatkan murid kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan ilmu. Dengan apa? Dengan disuruh untuk beramal atas ilmu, dilakukan solat sunat dan sebagainya. Tak dizahirkan pun karamah. Itu adalah karamah. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah, konsisten dalam menuntut ilmu, beramal, solat sunnah, gunakan siwak dan sebagainya. Konsisten dalam hadirnya podcast. Lebih baik daripada 1000 karamah. Repeat ya. Konsisten dalam hadirnya podcast.
Sekali je Ustaz saya tak sebab tu Ustaz, manusia ni bila kita seseorang buat silap satu kan, Bunyi kebaikan semua orang tak nampak. Orang nampak keburukan satu dia Ustaz. Manusia memang gini Ustaz. Saya faham Ustaz. Sebab saya pun manusia Ustaz. Last session aku to be honest last session aku rindu kau. Betul rindu kau. Aku tengok podcast tu kan, aku cakap aku tengok, tapi yang hari tu Tapi dia simpan dalam poket lepas tu. Dah on live dia simpan poket. yang take over aku tu, siapa budak tu nama dia tu yang badan-badan besar? J. Malik is back. Mana Isbel tak panggil dia turun lah. Kasih square off Berani dia duduk tempat aku ni. Patutnya dia minta izin dulu tau. Tapi aku halalkan. Sekarang aku rindu Malik lah. Dia istiqamah Malik every week tau dia turun. Walaupun dia tak join in Oleh kerana dia nak naikkan makam kau, dia absent hari. Orang lain datang kan hari orang lain. Aku tak nak cakap nama dia dah on air Orang kuat juga tu. Orang kuat masya-Allah. Bosku. Okey lah, masya-Allah. Saya rasa kita sudah sampai pada kemuncak kan dalam pembincangan kita dan juga discussion kita dalam kelebihan malam Isra Miraj. Masya-Allah, satu perkara yang sangat-sangat diberkati. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kerana sudi sangat berkongsi ilmu kepada kita ni yang Al-Fakir kan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih. Semoga semua manfaat. Masya-Allah, amin. Ni nasihat untuk diri aku dengan kita semua kat sini lah. Okey, sila. Kalau kita hargai Mi'raj kan, kita rajin-rajin lah solat. Ibarat kita tu Mi'raj dengan Allah. Boleh aku boleh peluk tak? Cuba touching lah dia. 1 meter. Mi'raj kira naik kalau harami tak boleh peluk. Kita solat tu tujuan kita dengan Allah je kita berdialog. Masya-Allah. Itu kasih betul dulu. Jangan nak macam Betul. memang angau tu kan. Itu solat tu hubungan kita dengan Allah. Nanti aku dah pecahkan word solat tu kau pening nanti. biar kita solat ibarat Allah melihat kita. Wajib ibarat kita melihat Allah. Boleh. Okey, korang dah lain macam Ada songkok. Sarban boleh. Tak betul lah. Ini nasihat kita. Macam Ustaz kata kan, kita walaupun kita tak berapa konsisten, kita nak kena nasihat yang baik-baik. Ya, betul. Solat tu yang paling penting dulu. Baru nak berangan yang lain boleh lah kan. Yalah. Kau bangun subuh tak hari? Kau tahu terus terang ni aku cakap. Sebab tu aku lalai banyak sebagai manusia. Aku pun sama Bol. High five. Kita kita waktu solat kadang-kadang kat kedai kopi pun masih duduk lagi macam kadang-kadang lalai kan Ustaz kita manusia kan. Iman kita ni iman kita sebagai manusia ni tak sentiasa di atas. Betul. Sama macam Liverpool. Dia Liverpool punya iman pun dah tergugat sekarang. Dia kat atas kejap je kalau kau nak turun. Pasal aku nampak YNWA ni banyak sangat lah kat sini. Kat sini ada. Alpha dia memang Liverpool. YNWA. Jangan sebarang komen YNWA dekat dalam podcast ni. Orang jangan macam-macam. Aku nak nasihat sikit dia. Apa? Tahu tak? Kenapa iblis ditendangkan daripada syurga? Kenapa? Dia nak sebut menu ni. Kesombongan pada diri dia. Tahu tak? Jangan sombong. Jangan sombong, itu dia. Sombong tu ya Allah, dahsyat sombong Jangan sombong. Kita orang Islam jangan sombong. Itu je nasihat aku. Siapa yang dapat memahami, dia akan pegang genggam. Jangan sombong. Sombong tarik kau ke neraka, geng. Jangan sombong kita ingat-ingatkan Sekarang tak ada soalan aku nak tanya kau. Aku rasa kau boleh jawab. Apa dia? Liverpool nombor berapa sekarang? Nombor tetangga luar daripada nombor 4. Aku bukan nak ketawakan mengenai mesej yang kau cakap tu pun bukan tapi aku ketawa pasal muka kau tu. Aku tak boleh tahan tengok muka kau. Aku ikhlas cakap ni kan nasihat macam ni, nasihat kadang-kadang saya pun nak terasa sombong sikit tapi saya jangan ya Allah. Masya Allah. Macam nak pecah perut dah. Lagi sikit tergencet dah ni. Tak fadal kan. Aku punya tulang belakang pun dah tak fadal. Aku tak sabar nak pergi makan prata banjir ni. Okey, jadi bagi penonton yang sedang menonton, terima kasih kerana sudi menonton dan mendengarnya podcast Sahabat Bertanya. GGMU. GGMU forever. YNWA boleh blah. Aku cakap blah. Okey,
Jadi bagi mereka yang menghargai konten kita, bolehlah belanja kita kopi, dan anda boleh lungsuri kepada www.buymeacoffee.com/SNMTV. Terima kasih banyak-banyak. Kerana sumbangan anda ni dapat membantu kita lah, insya-Allah. TIA. Thanks in advance. Kalau orang banyak belanja kopi, kita boleh tukar sponge colour merah. Oh, masya-Allah. Asyik colour hitam je kan. Tapi kalau merah nak letak GGMU. Of course. Oh, dahsyat. There's only one rate Lagi apa. Button panas. stop tu ni podcast tak ada kat saya kan. Kalau ada saya dah picit dah stop, dah habis. Matikan terus Ustaz. Okay. Jadi terima kasih untuk menonton, dan lagi sekali terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukran. Dan kita ketemu lagi pada episod yang Ketemu. Sorry, aku dah Kita akan bertemu pada episod seterusnya. kita akan ketemu lagi dalam episod yang seterusnya minggu hadapan, insya-Allah. Jadi kita akan see you all. Saya Indra Sahib Dan saya Izzat Koki. Saya Eric People. insya-Allah kita ketemu lagi minggu hadapan. See you all.